Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam channel YouTube saya ni. So, pada kali ni saya nak berkongsi mengenai 10 kesilapan yang biasa masa submission plan M&E. Alright. So, 10 aja. Sebenarnya banyak lagi, tapi pada kali ni saya berkongsi 10 saja. Alright. Yang pertama. Okey, mistake yang pertama adalah plan M&E yang disubmit tu, yang dikemukakan kepada Jabatan Bomba tu, dia tak sama dengan approval arkitek. Right, ini yang paling common yang berlaku. Okey, kita cuba elakkan apa yang berlaku ni. Biasanya plan M&E ni dia dah design sekali bersama dengan arkitek pada peringkat awal. Cuma kita kena faham proses approval tu adalah arkitek kena approve dulu baru M&E. Right, itu kena clear. Mungkin pada peringkat awal sama, tapi bila arkitek submit, terdapat pindaan mungkin secara manual ataupun ubah dekat drawing, tapi arkitek tak maklum kepada M&E. Okay, so bila arkitek approve je, M&E submit, kena reject. So bila reject, drawing tu tak update macam yang arkitek punya approval. Okay, so untuk keadaan ni arkitek dengan M&E kena bekerjasama lah. Setiap update drawing tu, kalau pindaan drawing yang dibuat dekat dalam drawing tu, maksudnya yang komen daripada Jabatan Bomba, you kena maklum balik lah supaya yang disubmit tu lah exactly sama macam approval arkitek. Okay, clear So kena ada two-way communication lah between arkitek and M&E. Okay, bagi mengelakkan item ni di reject. Right, yang kedua, okay, semua sistem kebombaan yang aktif yang sudah mempunyai rujukan dalam Malaysia Standard, dia perlu ada cop piawaian MS lah, Malaysia Standard. Mesti ada setiap page drawing. Dia letak setiap page drawing. Okay, mungkin sebelum ni ada satu sistem dia guna BS, British Standard, tapi sekarang dah ada MS. So you kena reference dia mestilah MS. Okay, priority dia adalah MS. Right, clear? So ada juga sistem yang masih menggunakan bukan MS, selain MS. So selagi belum ada rujukan dalam MS, boleh guna yang existing punya reference. So mana-mana sistem yang dah ada rujukan dalam Malaysia Standard, you kena guna kecap piawaian daripada Malaysia Standard. Right? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, this one common jugalah. Memang banyak kali juga. Dalam arkitek pun dah jumpa dah. Tapi bila arkitek dah amend, ini tak amend lagi. Alright, so dia akan repeat balik kesalahan yang sama masa submission M&E ni. Okay, itu jarak antara hostel tak boleh lebih 30 meter. Okay, kita kena faham banyak kali saya bincangkan perkara ni sebelum ni dalam arkitek punya rejection, okay, design. Alright, so jarak antara hostel to hostel adalah 30 meter. Okay, itu kita kena tahu 30 meter ikut laluan. Okay, okay, maksud kena pergi pintu dulu, ikut koridor. Alright, mana dia one you reach 30 meter, you kena ada satu lagi obstruct. Okay, clear Right. Yang keempat. Okay, tidak menyatakan kapasiti tangki sistem. So kita tahu sekarang bila melibatkan drawing M&E ni, maksudnya adalah drawing yang bersistem active system submission. So yang ada tangki sistem adalah sistem Austrail, wet riser, sprinkler, dan satu lagi apa tu, pressurized hydrant. Alright, ini antara sistem-sistem yang ada tangki. Right, so kena nyatakan lah. Okay, contoh kita ambil sistem Austrail lah. Sistem Austrail kita tahu maksimum adalah 9,100 liter. Itu untuk kapasiti maksimum tangki Austrail. You kena nyatakan, okay, 9,100 ni mestilah yang efektif. Okay, efektif capacity, bukan nominal kena efektif. Okay, maksudnya sekarang ni bila hostel you ada memerlukan maksimum punya kapasiti, you kena nyatakan dekat bahagian schematic drawing belakang tu untuk Austrail. Okay, bahagian tangki tu nyatakanlah. Okay, selain you nyatakan dia adalah 1D, 1E ke ataupun 2E punya pump ke, dia mesti ada tangki dia tu mesti ada kapasiti. Okay, tunjukkan situ berapa efektif kapasiti, berapa nominal kapasiti untuk tangki tu. Alright, clear sama juga macam wet riser system, sprinkler sama je. Just
Nyatakan dekat you punya schematic tu. Right? Okay, yang seterusnya adalah yang kelima. Okay, tidak memerlukan lukisan isometrik dan skematik sistem sprinkler. Right. So sekarang ni sistem sprinkler ni you perlu nyatakan, kena kemukakan lukisan isometrik dan skematik drawing. Okay. Sebab dekat lukisan isometrik ni kita akan nampak kedudukan design point dia, berapa you punya sprinkler head lebih tak daripada yang dibenarkan kat situ. So skematik ni penting. Okay. Selain you bagi floor plan yang ada piping semua sprinkler tu, jangan lupa juga skematik dan skematik. Okay. Right. Yang keenam, bila you dah submitkan schematic tadi, schematic drawing untuk sprinkler system tadi, make sure you tandakan kedudukan design point dekat mana. Alright. Design point ni, sebab untuk design point ni, kita nak tengok ada lebih tak exceed tak limit berapa sprinkler head daripada design point. Okay, lebih tak 18 point. Okay, itu semua tu design tu lah. You adakah design balance system. Okay, semua kita akan nampak kat situ. Okay, bila you tak tunjuk design point, dia akan jadi salah satu item komen lah. Okay. So penting, kedudukan design point ni penting. Alright. Okay, yang seterusnya, yang ke berapa ni? 6. Okay, yang ke-7. Okay, sistem clean agent perlu pengesahan bersama pihak pemegang. Alright. So ramai yang confused sebelum ni. Okay, bila submit saja sistem clean agent, bila ada komen mesti pengesahan bersama ni, kita sudah ada. IRR dah chop. Okay. Okay, arah tu memang ada. Sebab tu dia kata sistem clean agent ni perlu pengesahan bersama. So maksudnya pada page yang schematic clean agent ni perlu ada lagi cop pembekal. Engineer pembekal tu mesti sahkan design you tu dah comply. Alright. So akan ada 2 cop kat situ PE dia. Okay. Satu untuk yang konsultan yang design untuk keseluruhan you punya ni, satu lagi mesti daripada clean agent. Okey, hanya clean agent saja, okey, yang perlukan pengesahan bersama pihak pembekal. Okey, clean agent ni FN200, SR, okey, SR200, ID55, macam-macam lah yang clean agent. Kalau CO2 system tak perlu. Okey, sebab tu dia hanya kata clean agent saja, sistem pemasangan tetap gas yang clean agent yang perlukan pengesahan pembekal. Okey, ingat CO2 tak perlu. Okey, clear mesti ada 2 chop kat situ. Alright. Lepas tu yang ke-8. Okay. Sistem wet riser ni, dia ada limitation. Kalau you ikut by law ni, dia mestilah tak lebih 61 meter. Okay, setiap stage wet riser tu jangan lebih 61 meter. Alright. So tapi dia ada kelonggaran lagi. Maksudnya sekarang kalau you punya ketinggian tu lebih 61 meter, tapi kurang 70.15 meter, okay, you boleh appeal. Okay, you boleh appeal. Buat rayuan mengatakan ketinggian sistem you lebih 61 tapi kurang 70.15. So far dia akan lepas, lulus. Cuma sekarang masalah yang nombor 8 ni adalah you kena indicate ketinggian riser. You dah bagi dia punya schematic tu. Okay, setiap stage you ada 3 stage untuk 2 stage ke. Mesti nyatakan berapa ketinggian stage tu. Okay, bagi schematic tu. Okay, 59.6. Okey, settle. 66. Okey, tulis. Indicate dulu. Okey, kalau lebih 61 akan ada komen daripada jabatan member dengan komen. Okey, maksudnya dengan komen secara general, ketinggian sistem riser tidak boleh lebih 61 meter. Right? Okey, kira kan? So, nyatakan dulu ketinggiannya. Bila 20 stage pun nyatakan je. Right? Okey, yang ke-9. Okey, setelah saya explain tadi, still riser lebih 61 meter. Bila lebih 61 meter, tak komen juga. Still komen. Tapi, you boleh appeal. Macam saya kata, boleh appeal. Selagi dia tak lebih 70.15 meter. Okey, tapi ada juga dalam MS, dia beritahu 20 bar. Okey, kalau you punya pressure tak lebih 20 bar, boleh. Tapi still kena appeal. Okey, kena appeal. Right. So yang standard punya memang lebih 61. Kalau ikutkan WBL 61 meter, lebih 61 meter, you kena kebenaran ketua pengarah lah. Okay, so waiver meeting. Right. Okay, yang ke-10. Okay, tidak tunjukkan three-way landing valve. Okay, maksudnya setiap sistem sprinkler tu atas sekali mesti ada three-way landing valve. Okay, kena ingat kalau you ada dua stage sistem wet riser, janganlah setiap stage you buat three-way ni atas sekali je, satu je.
Kalau you ada 2 stage baptizer, maknanya yang second stage tu baru ada 3-way. Jangan kat bawah pula yang first stage tu ada 3-way juga, tak perlu. Atas sekali saja. Right? Okay, jangan confuse. Okay, 3-way ni perlu nyatakan yang tunjukkan dalam drawing tu, 3-way landing valve. Okay. So dah 10 dah dia punya perkongsian hari ni. So kita tengok dulu satu lagi. Apakah persoalan yang biasa ditanya mengenai active submission ni? Okay, ini persoalan. Selain daripada kesalahan tu, ada banyak kesalahan lagi. So semua hari ni saya nak buat sharing hanya 10 dulu. Tapi kita cuba bincangkan juga apa lagi persoalan yang sering ditanya lah. Okay, bila melibatkan active submission ni. Okay, yang pertama, perlu submit tak? Okay, electrical drawing. Okay, masa you submit ni, perlu submit tak? Okay, normally tak perlu electrical drawing. Okay, sebab contoh electrical drawing untuk EL cross sign dah capture masa pasif. Okay, dia tunjukkan masa pasif submission. Arkitek lah, masa level arkitek. Cuma lukisan fireman isolation switch tu perlu ada lah bersama schematic. Okay, makna lukisan electrical drawing ni hanya melibatkan fireman isolation switch ya. Okay, boleh refer dalam undang-undang kecil 240. Okay, bila you submit tu, selain aktif itu, dia ada lagi electrical drawing melibatkan fireman isolation switch. Okay, make sure ada schematic juga, okay? Jangan tak ada schematic. Okay, ini persoalan pertama. Persoalan kedua, LPG drawing. Okay, LPG drawing perlu tak you submit? Okay, LPG drawing ni biasanya kita tak approve, not kita lah, not kita anymore. Jabatan bomba. Jabatan bomba ni dia tak approvekan you punya, tak dicop untuk approval drawing MA ni. Okay, yang disubmit tu dia hanya tengok laluan pipe tu. Laluan LPG, maksud dia tak lalu protected area, tak lalu tangga, dia tak boleh. Okay, bomba hanya tengok dari segi laluan piping saja. Okay, so dari segi approval, you kena dapatkan daripada Suruhanjaya Tenaga lah. Okay, sebab dia akan control design you. Okay, mestilah comply to schedule 40 kalau dalam you punya beam 40 mm. Okay, itu semua adalah technical set ST. Okay, ST yang akan approvekan. Once sudah dapat approval ST, submit ke bomba untuk check laluan pipe ya. Okay, lepas tu bomba akan release balik bersama drawing aluminium. Alright, okay. Itu untuk LPG. Seterusnya, okay, apa pengiraan? Pengiraan yang selalu miss. Okay, selalu bila submit tu, pengiraan yang miss adalah bateri. Fire alarm battery calculation. Okay, ni selalu miss. Ni perlu submit pengiraan ni. Sebab kita nak tahu, okay, dari segi pengiraan cukup tak bateri yang tu. Okay, alright. Cukup pengiraan dari segi calculation sajalah. Okay, ni yang selalu miss. Alright. So, itu saja saya rasa pengiraan selalu miss. Ini saja untuk perkongsian kali ni. Ringkas ya, sebab ada masa sikit ni saya buat perkongsian lah. So kalau nak detail lagi, banyak lagi sebenarnya kalau kita nak buat. Okay, so saya rasa itu saja untuk kali ni. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.